Hai, apa khabar semua? Okey, kamu jumpa sekali lagi dalam video Cikgu Jaya. Okey, hari ini Cikgu akan bincangkan sejarah tingkatan 4. Okey, tajuk yang Cikgu pilih adalah tajuk 3.6 iaitu dasar pendudukan Jepun di negara kita. Okey, kalau kita lihat, Jepun telah menduduki negara kita mulai tahun 1941, betul? Okey. Dan sebaik saja Jepun menduduki negara kita, Jepun telah memperkenalkan sistem pemerintahan tentera. Dan sistem pemerintahan tentera ini diterima daripada Panglima Agung Japanese Southern Army dan dilaksanakan di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Okey, dalam hal ini, dalam tajuk ini, cikgu akan bincangkan dasar pendudukan Jepun daripada 3 aspek. Aspek pertama dalam bidang pentadbiran, aspek kedua dalam bidang ekonomi dan aspek ketiga dalam bidang sosial. Okey, sekarang kita akan bincangkan aspek pertama iaitu dalam bidang pentadbiran. Seperti yang kamu sedia maklum, cikgu dah beritahu lebih awal, iaitu sebaik sahaja Jepun menduduki Tanah Melayu ataupun menduduki negara kita, Jepun telah memperkenalkan sistem pemerintahan tentera di Tanah Melayu. Pada peringkat awal, Tanah Melayu ni digabungkan dengan Sumatera untuk membentuk kawasan pertahanan khas dan diletakkan di bawah pasukan tentera Jepun ke-25. Bagaimanapun, pada tahun 1944, Tanah Melayu dan Sumatera telah ditabir secara berasingan kerana perbezaan politik dan ekonomi yang ketara di bawah pentadbiran British di Tanah Melayu dan Belanda di Indonesia ataupun Sumatera. Maka perpisahan berlakulah antara Tanah Melayu dengan Sumatera. Okey, oleh itu Sumatera telah diletakkan di bawah pentadbiran tentera Jepun yang ke-25 dan pusat pentadbiran ni adalah di Bukit Tinggi, Sumatera. Tanah Melayu pula telah diletakkan di bawah pentadbiran pasukan tentera Jepun ke-29 dan pusat pentadbirannya pula terdapat di Taiping, Perak. Okey, bagaimana pula dengan Singapura? Okey, Singapura ni pula diberi nama baru dan nama baru itu ialah Sionam-tu. Maksudnya Pulau Cahaya Selatan. Okey, Singapura pula telah diasingkan daripada Tanah Melayu dan sebelum cikgu lupa, Tanah Melayu juga Jepun telah berikan nama baru, dikenali sebagai Malai Baru ataupun Melayu Baru. Dan bagaimana dengan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu? Okey, negeri Perlis, Terengganu, Kedah dan Kelantan pula telah diletakkan di bawah pentadbiran Thailand. Sabah dan Sarawak? Oh ya, Sabah, Sarawak dan Brunei pula telah digabungkan menjadi satu unit pentadbiran dan diberi nama baru iaitu Kita Borneo. Dan ketuanya adalah Governor General dan ia diletakkan di bawah pentadbiran ataupun pemerintahan pasukan tentera Jepun ke-37. Pusat pentadbirannya pula adalah di Kuching. So, bermakna kita dah nampak struktur pentadbirannya yang telah diwujudkan untuk memastikan perjalanan pentadbiran ni. Kemudian, Jepun juga telah menubuhkan Kempitai, iaitu pasukan polis tentera dan tugasnya ialah menjaga kepentingan pentadbiran tentera Jepun. Okey, untuk pengetahuan kamu semua, Kempitai ni iaitu pasukan polis tentera ni bertindak sangat kejam dan ganas terhadap penduduk negara kita. Ya, mereka telah menyekat, membunuh sesiapa sahaja yang disyaki
sebagai anti penjajahan tentera Jepun. Okey. Masih lagi dalam bidang pentadbiran, cikgu nak bincang tentang dasar Jepun terhadap raja-raja Melayu. Okey, dalam hal ini, Jepun telah mengiktiraf kedudukan raja-raja Melayu dalam bidang hal ehwal agama Islam dan adat Melayu. Maksudnya, kedudukan raja-raja Melayu sebagai ketua dalam aspek al-ehwal agama Islam dan adat istiadat telah diiktiraf dan dikekalkan. Malah raja-raja Melayu ini juga telah diberikan pencen seperti yang pernah diberi sebelum perang. Maksudnya sebelum perang dunia kedua ni lah. Kedudukan sebagai sultan di negeri masing-masing tu dikekalkan. Tetapi sultan pun diletakkan di bawah pengawasan gubernur Jepun. Okey, pengiktirafan ini telah dibuat dalam satu persidangan yang telah diadakan antara raja-raja Melayu di Tanah Melayu dan juga Sumatera di Singapura pada tahun 1943. Okey, apa pula dasar Jepun terhadap kepimpinan tempatan? Okey, dalam hal ini Jepun telah bertindak wajarlah. Maksudnya di sini pentadbiran tentera Jepun ni telah memberi peluang kenaikan pangkat terutamanya kepada pemimpin tempatan yang berkelayakan dan berpendidikan serta berpengalaman supaya mereka dinaikkan ke jawatan tinggi. Okey, tentera Jepun, kenapa Jepun mengambil langkah ini? Tujuan Jepun memberi peluang kenaikan pangkat ni adalah kerana satu, Jepun nak mengatasi masalah kekurangan pegawai dan kedua, untuk mendapatkan sokongan penduduk penduduk tempatan terhadap pemerintahan Jepun. So bermakna Jepun ni sebenarnya ada muslihatnya tersendiri So Jepun kekurangan kaki tangan. So akibat daripada itu Jepun perlukan sokongan daripada penduduk ataupun pemimpin tempatan. Bukan itu sahaja, Jepun juga telah menubuhkan institusi latihan pemimpin-pemimpin muda yang dikenali sebagai Kau Kunrenjo. Cikgu ulang, Kau Kunrenjo. Okey, tujuan Kau Kunrenjo ditubuhkan adalah untuk melatih dan menanamkan semangat memperjuangkan cita-cita politik Jepun dalam kalangan penduduk tempatan. Okey, sesiapa sahaja lulusan Kau Kunrenjo ni akan diberikan jawatan dalam pentadbiran kerajaan. Dan pusat-pusat Kau Kunrenjo ataupun Institut Latihan Pemimpin-Pemimpin Muda ni terdapat di Singapura, Melaka dan Pulau Pinang. Okey, cikgu pasti pelajar jelas dengan penerangan cikgu berkaitan dengan dasar Jepun dalam bidang pentadbiran. Okey, apa kata kalau kita mengkaji pula dasar Jepun dalam bidang ekonomi? Okey, kalau kita lihat di sini, sebaik saja Jepun menakluki negara kita, Jepun telah memperkenalkan sistem ekonomi ini sendiri. Dan sistem ekonomi ini dikenali sebagai sistem ekonomi kawalan. Okey, di bawah sistem ni, dua rancangan telah diwujudkan. Pertama ialah rancangan pengeluaran 5 tahun dan jawatankuasa penyelidikan bahan. Okey, tujuan dia diperkenalkan adalah untuk mengawal selia pelupusan barangan dan membuat penyelidikan kegunaan baru bagi sumber tempatan. Okey, rancangan kedua pula adalah rancangan perindustrian 5 tahun yang diperkenalkan untuk membangunkan sektor industri tempatan serta memastikan penggunaan optimum daripada peralatan dan kemudahan sedia ada.
Dalam hal ini, Jepun juga telah memperkenalkan mata wang Jepun sendiri bagi menggantikan mata wang British. Okey, mata wang ini diberi nama wang pokok pisang. Maaf ya, wang pokok pisang. Kalau kita lihat pada wang itu ada pokok pisang. Okey, apa yang telah dilakukan oleh Jepun ialah Jepun telah mencetak wang pokok pisang ni dengan banyak. Akibat daripada itu berlakulah inflasi. Okey, maksud di sini ialah wang terlalu banyak di pasaran tetapi kita menghadapi kekurangan barangan di pasaran. Akibat daripada itu harga barang terlalu tinggi. Okey, ini berkaitan dengan dasar ekonomi. Okey, yang terakhir ialah dasar sosial. Okey, di bawah dasar sosial ni cikgu akan bincangkan dari aspek pendidikan. Okey, dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Jepun ialah sebaik saja Jepun menaluki negara ini, Jepun telah menutup sekolah Cina dan sekolah Inggeris. Dan sebahagian daripada bangunan sekolah Cina dan Inggeris ini Jepun jadikan sebagai pusat pentadbiran tentera Jepun. Maksudnya jadikan sebagai markas tentera Jepun lah, pusat pentadbiran dia. Dan Jepun telah memperkenalkan sistem persekolahan Jepun di negara ini. Ya. Okey, kenapa ataupun mengapa Jepun memperkenalkan sistem persekolahan Jepun? Okey, yang pertama adalah untuk membentuk semangat persaudaraan sejagat. Okey, dalam bahasa Jepun ia dikenali sebagai Hakko Ichi. Okey, seterusnya untuk mencapai teknologi industri, meningkatkan disiplin, menerapkan nilai-nilai Jepun. Selain itu, tentera Jepun juga berusaha memupuk nasionalisme Asia, menghapuskan pengaruh Barat dan menanam kesetiaan kepada Jepun melalui bidang pendidikan. Okey, pendidikan Jepun ni menekankan semangat Jepun. Okey, semangat ni kita panggil sebagai Nippon Shiishin. Okey, kemudian memupuk budaya menghormati budaya Jepun dan Maharaja Jepun iaitu Tenno Hika. Okey, selain itu, dalam bidang pendidikan ini, Jepun telah menjadikan bahasa Jepun iaitu Nippongo sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa lingua franca. Okey, kalau sesi persekolahan bermula dengan perhimpunan pagi, di mana pada perhimpunan pagi, semua murid perlu menghadap arah negara Jepun dan menyanyikan lagu kebangsaan negara Jepun iaitu Kamigayo. Selain itu, Jepun juga pandai ya. Jepun telah memanipulasi peranan ataupun pegawai agama Islam ya untuk tujuan propaganda Jepun. Okay, apa yang dilakukan oleh Jepun ialah pelajar, Jepun telah memastikan ataupun melalui pegawai agama ini mereka dikehendaki menyampaikan hal-hal yang diputuskan oleh tentera Jepun dalam kelas agama yang dijalankan di masjid maupun di surau. Selain itu, masjid juga dijadikan tempat untuk menyampaikan titah sultan bagi menyokong dasar Jepun serta menambah pengeluaran makanan dan juga tidak menyebarkan kabar angin. Okey, ini peranan yang dimainkan oleh masjid. Okey, itu dalam bidang pendidikan. Okey, apa pula dasar sosial Jepun terhadap agama? Kita lihat pula sikap Jepun terhadap agama. Okey, bagi Jepun tidak melakukan apa-apa tindakan agresif terhadap agama kerana Jepun memerlukan sokongan penduduk. Oleh itu, tentera Jepun ini menghormati agama Islam. Ya, mereka menghormati agama Islam dan juga adat-adat Melayu. Jepun tidak campur tangan dalam hal adat resam tempatan.
Malah kelas pengajian Al-Quran dan sekolah agama telah diteruskan semasa pentadbiran Jepun di negara ini. Majlis Agama Negeri juga telah dibentuk dan mereka ni telah menganjurkan persidangan agama, ya, seperti di Singapura dan di Kuala Kangsar. Okey, seterusnya kita lihat masih lagi dalam bidang sosial, ya. Kita lihat dalam aspek catuan dan penghasilan makanan. Cikgu pasti, ya, kamu pernah mendengar tentang catuan-catuan ni. Catuan ni adalah sekatan, ya. Catuan makanan yang pernah maksudnya kita akan ukur ikut bilangan ahli keluarga, ya, mereka dibekalkan makanan. Okey, dalam hal ini tentera Jepun telah memperkenalkan ordinan kawalan barangan dan bahan penting. Di mana, ya, ordinan ni tujuannya adalah untuk mengawal, ya, bekalan makanan. Kerana pada masa itu negara ini menghadapi masalah kekurangan makanan. Akibat daripada kekurangan makanan ini, maka catuan makanan telah dikuatkuasakan. Maksudnya di sini, ya, kerajaan akan mengawal, ya, penjualan barangan keperluan asas. Maksudnya catuan ini dikenakan ke atas barang-barang keperluan asas. Antaranya ialah seperti beras, garam dan gula. Okey. Okey, selain itu masa zaman Jepun, sebab kita menghadapi masalah kekurangan makanan, maka Jepun telah menggalakkan penduduk tempatan untuk menanam makanan sendiri. Untuk ini satu kempen telah dijalankan. Okey, kempen itu adalah tambah lebih banyak makanan. Cikgu ulang, kempennya berbunyi tambah lebih banyak makanan untuk memastikan makanan itu mencukupi dalam negeri. So, apa yang kita lihat di sini ialah memang zaman Jepun penuh dengan keperitan. Di kesengsaraan rakyat, ya, menghadapi masalah kekurangan makanan, kebuluran. Akibat daripada itu, penduduk negara ini menjadi lebih kreatif dalam kehidupan. So, mereka telah berdikari dalam menghasilkan, ya, ciptaan-ciptaan baru berasaskan bahan tempatan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka. Contohnya, ya, mereka telah menghasilkan tempe daripada biji getah. Ya, contohnya. Okey, seterusnya kita masih lagi di bawah dasar sosial. Kita lihat bagaimana layanan Jepun kepada penduduk, ya, di negara ini. Okey, kalau kita lihat masyarakat di negara ini, maksud tu terdiri daripada orang Melayu, Cina dan India, betul? Okey, Jepun ni telah memberi layanan yang berbeza mengikut kaum demi untuk kepentingan mereka. Misalnya bagi orang Melayu, Jepun telah memberi layanan yang baik sebab Jepun memerlukan sokongan orang Melayu untuk memastikan, ya, mereka boleh memerintah di tanah Melayu. So, manakala bagi orang India pula, Jepun juga telah memberi layanan yang baik. Malah Jepun telah menggalakkan, ya, telah membantu orang India menubuhkan tentera kebangsaan India di Tanah Melayu dan Borneo Utara di bawah pimpinan Subhash Chandra Bose. Okey, kenapa Jepun ni memberi sokongan ataupun memberi layanan baik kepada orang India? Sebenarnya ada muslihat tu, iaitu orang India ni digalakkan, ya, menyertai dalam kemerdekaan untuk negara India. Sebenarnya Jepun ni bercita-cita untuk menakluki menakluki India. So, sekiranya Jepun memberi layanan baik kepada orang India ni, maka tugas dia, ya, untuk menjajah ataupun menakluki India akan menjadi lebih mudah. Tapi sebaliknya bagi orang Cina, Jepun telah bertindak secara kejam. Ya, layanan yang diberikan kepada orang Jepun sangat kejam. Okey, ini sebenarnya adalah lanjutan daripada penglibatan orang Cina semasa Perang Cina dan Jepun. Maksudnya orang Cina yang berada di Tanah Melayu pada masa itu
telah memberi bantuan kewangan kepada penduduk di negara China untuk berperang dengan China. Atas sebab itulah Jepun benci pada orang China. So dalam hal ini orang China ni dipaksa membayar sejumlah wang yang banyak sebagai hukuman pertentangan mereka terhadap Jepun dalam perang Jepun-China. Okey, apa yang kita nampak di sini ialah Jepun ni telah bertindak kejam dan rakyatnya memang hidup dalam kekejaman dan kesengsaraan. Paling teruk kita nampak ialah orang Cina, masyarakat Cina. Selain daripada itu bukti yang menunjukkan Jepun ni bertindak kejam pada penduduk di negara ini ialah di mana pembinaan landasan kereta api maut. Okey, landasan kereta api maut ni menghubungkan Thailand dengan Burma. Okey, maka penduduk dari negara kita ni tak kira lah Melayu, Cina, India telah dibawa ke sana sebagai buruh paksa untuk membina landasan kereta api itu. Okey, untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, landasan kereta api ni menghubungkan Thailand dan Burma. Okey, kalau Burma hari ini dikenali sebagai Myanmar. Dan semasa proses pembinaan itu, seramai 200,000 buruh paksa daripada Asia Tenggara telah dibawa ke sana. Begitu juga 60,000 tawanan perang tentera bersekutu juga telah dibawa untuk membina landasan kereta api maut ni. Okay, kenapa dikenali sebagai landasan kereta api maut? Kerana semasa membina landasan ni ramai yang terkorban. Kenapa mereka terkorban? Terkorban akibat kerja berat, kekurangan makanan, kekurangan ubat-ubatan, kemudian diserang oleh pelbagai jenis penyakit serta suasana buruk di tempat kerja. So kita nampak memang Jepun telah bertindak kejam terhadap rakyat di negara kita. Okey, kekejaman Jepun ini juga telah dinovelkan. Okey, dalam sebuah novel yang bertajuk Nyawa di Hujung Pedang. Okey, novel ini menceritakan kekejaman Kempitai. Ingat lagi Kempitai yang cikgu sebut sebelum ni? Terhadap seorang pemuda Melayu. So ini adalah bentuk pentadbiran Jepun di negara kita. Itu cikgu lihat dari 3 aspek. 1 dari bidang pentadbiran, 2 dari bidang ekonomi, 3 dari bidang sosial. So, apakah kesan ataupun iktibar yang kita dapat daripada pendudukan ataupun dasar pentadbiran Jepun? Yang pertama ialah dasar ini telah membentuk jiwa masyarakat tentang kepentingan ketahanan fizikal dan mental semasa menghadapi sesuatu cabaran hidup. Okay, selain itu, iktibar lain yang kita dapat ialah kita memperoleh keberanian, kepercayaan diri, semangat spiritual dan mental yang kuat bagi menghadapi kekejaman. Bukan itu sahaja, dasar pentadbiran Jepun ini juga telah menaikkan semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat serta melahirkan rakyat yang berkreativiti, yang boleh berdikari dan mencipta ciptaan baru daripada sumber yang sedia ada. Okey, ini adalah di antara aspek yang perlu pelajar tahu yang cikgu terangkan dalam bab 3.6 ni. Saya harap kamu dah sedia maklum, sedia faham. Dan kepada sesiapa yang pertama kali menonton rancangan ni ataupun menonton video cikgu ni, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loceng supaya kamu boleh dapat video-video cikgu yang seterusnya. Okay, yang kalau kamu suka dengan video cikgu kali ni, jangan lupa untuk like video cikgu. Okay. Sehingga kita berjumpa dalam video seterusnya. Bye!